خصوصا لحاجتنا، وأنت أعلم بحاجتنا يا أرحم الراحمين، وأنت أعلم بحاجتنا يا رب العالمين، وأنت أعلم بحاجتنا يا رب العالمين، وأنت أعلم بحاجتنا يا أرحم الراحمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ورزق رزاق وكلنا مسائلا كل خير يا فتاح وافتح الهدى وابن عني عليم وكلنا مفضلا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ارزق رزاق وكلنا مسائلا الخير يا فتان افتح الهدى، الخير يا فتان افتح الهدى، والخير يا فتان افتح الهدى، والعلم عليم كلنا مفضلا، والعلم عليم كلنا مفضلا، والعلم عليم كلنا مفضلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا عزيز يا غفار، يا عزيز يا غفار، يا عزيز يا غفار، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah yang berbahagia tuan-tuan dan puan-puan, terutama sekali jawatan kuasa surau Al-Ibrah, Taman Damai Impian Bandar Baru Lagi. Pertama sekali yang berusaha Encik Khalid ya, yang sebagai pengurusi surau yang telah mengadakan satu inisiatif untuk melaksanakan satu ceramah iaitu ceramah awal hijrah pada malam ini. Dan sebelum itu kita telah pun berbuka bersama dalam masjid di dalam surau tadi, dan sebelumnya itu kita membaca doa akhir tahun, dan selepas Maghrib kita membaca doa awal tahun beramai-ramai. Jadi saya pun minta maaf sekiranya ada sedikit error dalam ini projek kita ni. Jadi tak dapat nak ditayangkan PowerPoint ini. Jadi sebab ada masalah sikit kepada projektor ni pada malam ni. Tapi untuk itu saya akan bacakan dan juga saya akan syarahkan. Kita menadah telinga dan menadah kitab lah ya. Menadah mata tak dapat lah, PowerPoint tak ada. Menadah telinga je, menadah telinga dan menadah catitan. Menadah mata tak dapat, mata tu pandang kemari lah, pandang ke depan untuk saya syarahkan apa yang ada di internet. Jadi tajuk kita pada malam ini iaitu pengajaran daripada peristiwa hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Dulu namanya Madinah ini Yathrib. Dulu sebelum baginda Rasulullah merubahnya kepada Madinah Al-Munawwarah. Madinah Al-Munawwarah. Jadi kalau kita perhatikan bahawa peristiwa hijrah ini ya, mana-mana pun kita tengok dia ada beberapa sebab-sebab yang terjadi. Kenapa baginda Rasulullah SAW ini berhijrah? Pertama sekali iaitu adanya tekanan dan penganiayaan daripada orang-orang Quraisy Makkah. Yang keduanya
kita lihat bahawasanya telah terjadi iaitu penolakan orang-orang pembesar Quraisy ini memang bersungguh-sungguh sangat memerangi baginda Rasulullah SAW dan juga orang-orang yang beriman kepada agama Islam yang murni, yang suci, yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Seterusnya di sana telah tersebar fitnah yang besar di Makkah Al-Mukarramah, fitnah yang begitu besar yang menghinakan iaitu ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau kita tengok tuan-tuan ya, selepas ke beberapa kejadian ini, kita ambil tekanan dan penganiayaan. Tekanan dan penganiayaan ini memang kita tengok bagaimana iaitu sahabat-sahabat baginda Rasulullah SAW telah pun tersiksa, disiksa. Dan di antaranya kita lihat bagaimana Bilal bin Rabah, ya, yang bagaimana dia ni telah pun dihempap dengan batu besar dan dijemur di tengah terik panas. Kemudian disiksa, bukan disiksa, dibunuh tu kan. Maknanya disiksa sehingga kan dia kalau boleh biar menukar agamanya kembali kepada agama menyembah berhala. Tapi bila disiksa begitu, walaupun disiksa dengan hebatnya, tetap dia mengucapkan iaitu agama tauhid, ahad. Jadi untuk itu kita tengok bila terjadinya peristiwa hijrah ni, kita akan ceritakan sikit nanti, iaitu siapakah sahabat-sahabat yang mula-mula berhijrah. Kemudian bagaimana keadaan orang-orang muslimin ini ketika berhijrah. Yang ketiga, mungkin ada di antara cerita-cerita sebelah sana, bagaimana perjalanan hijrah itu daripada Makkah ke Madinah sehingga iaitu terbitnya atau terbentuknya piagam Madinah di Madinah Al-Munawwarah. Baik. Kemudian hijrah Rasulullah SAW ini juga kita akan menyentuh juga, ya. Kita akan menyentuh juga sedikit tentang bagaimana terjadinya perburuan orang yang mengejar baginda Rasulullah SAW. Ini nampak dah projektor dah okey dah. Kita balik semula dari mari, ini dia pengajaran daripada peristiwa hijrah ke Madinah. Surah Al-Ibrah, Taman Damai Impian pada baru pagi. Okey. Alhamdulillah, beruntung orang yang dapat surah, yang ada penjemaah di surah Al-Ibrah. Ingat, maknanya sentiasa mendapat pengajaran daripada peristiwa peristiwa ataupun ceramah-ceramah tazkirah yang diadakan di surau ini. Nama pun Al-Ibrah. Ya. Jadi untuk itu kita tengok kembali tadi rujuk balik semula balik, ya. Iaitu hijrah ke Madinah ini ada sebab-sebabnya, ya, dan kemudian ada keizinan dari Allah SWT untuk berhijrah. Jadi ketika sebenarnya begitu susah payahnya penganiayaan dia, iaitu bagaimana orang-orang Quraisy akan menyiksa orang-orang yang baru masuk Islam ni, ya. Sahabat-sahabat Rasulullah yang baru masuk Islam ni, ketika itu Rasulullah belum lagi berhijrah, walaupun selepas perjanjian Aqabah yang pertama dan perjanjian Aqabah yang kedua. Perjanjian Aqabah yang pertama tu tuan, orang-orang, beberapa orang daripada Madinah, iaitu Yathrib ketika itu, ya, memang mereka bersedia menerima baginda Rasulullah SAW untuk bila baginda Rasulullah berhijrah ke Yathrib, ke Madinah, memang mereka akan membela baginda Rasulullah dan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sebagaimana mereka membela keluarga mereka sendiri. Mereka memperjuangkannya sehabis-habisnya kalau mereka berhijrah ke Madinah, ke Yathrib ketika itu. Dan ketika perjanjian Aqabah yang kedua pun, Rasulullah membaiat mereka lagi. Sekali lagi, masa itu dah lebih 70 orang orang yang beriman daripada Yathrib ni, beriman kepada agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW.
Lebih kurang 73 orang. Kalau saya salah lain, saya tidak silapkan ya, 73 orang atau 74 orang ketika itu telah beriman, dan di antaranya ada yang perempuan. Ada wanita di antaranya ketika itu. Yang juga beriman kepada baginda Rasulullah SAW dan dibai'ah oleh Rasulullah. Dan katanya, kalau sekiranya engkau ya Rasulullah datang ke Madinah, ke Yathrib, kami akan perjuangkan agama yang kau bawa ini sebagaimana kami perjuangkan, yaitu keluarga kami, anak-anak kami, istri kami. Itu di perjanjian mereka. Tapi ketika itu baginda Rasulullah belum lagi berhijrah, karena belum ada perintah keizinan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita tengok keizinan untuk berhijrah itu, Rasulullah menunggu ketika itu keizinan dari Rasulullah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian hijrah Rasulullah SAW ini, pemburuan Quraisy. Masa itu terjadi pemburuan Quraisy. Quraisy memburu Suraqah di antara. Cerita Suraqah ini yang memburu Rasulullah. Sebab sesiapa yang boleh menangkap baginda Rasulullah SAW, maka akan diberi upah yang amat-amat lumayan. Di antara Suraqah ni yang mengejar baginda Rasulullah SAW. Dalam ceritanya tentang Suraqah ni, bila dia mengejar Rasulullah, kita ambil ceritanya, tiba-tiba tidak semena-menanya terbenam kaki depan kuda dia, terbenam ke dalam pasir ni, ke dalam tanah. Maka dia pun terjatuh. Dia bangkit semula lagi. Dia cuba untuk mengejar baginda Rasulullah SAW lagi, tapi begitu juga terbenam kakinya itu, kaki kudanya itu, tak dapat bergerak. Dan begitu juga dia usaha lagi bangkit, tapi terbenam lagi. Ini di antara satu mukjizat baginda Rasulullah SAW yang diberi oleh Allah Taala, yaitu yang menghalang orang-orang untuk menganiaya baginda Rasulullah SAW. Baik. Tapi di situ nanti kita akan cerita juga insya-Allah tentang strategi hijrah Rasulullah ni. Ada perjalanan di gua ni, maksudnya sebelum Rasulullah pergi ke Yathrib Madinah ni, dia masuk dalam bermalam dulu, iaitu di Gua Thur. Gua Thur. Bukan terus pergi ke arah Madinah, sebab kalau pergi arah Madinah memang boleh dikejar oleh orang-orang Quraisy ini kan, diburu oleh mereka. Tapi apa nama itu dia tu? Bermalam di situ. Lebih kurang dalam 2 malam 3 hari. 3 hari 2 malam lebih kurang. Kemudian ketibaan di Madinah bagaimana pula, nanti kita akan cerita. Baik, kita selesai. Tekanan dan penganiayaan. Ini daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana riwayat Bukhari hadis ni, kata Aisyah, ayahku meminta izin kepada Rasulullah untuk berhijrah ketika penganiayaan terhadap kaum muslimin sudah terlalu teruk. Kata Aisyah. Hadis daripada Aisyah, Aisyah katanya, mas ketika itu dia kata Aisyah, dan Aisyah ni, dia tengok ayahnya dia dah meminta izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kata Abu Bakar, marilah kita berhijrahlah kita, kerana penganiayaan oleh kaum Quraisy ini terhadap kaum muslimin sudah begitu teruk sekali, amat teruk. Jadi baiklah kita ni, eloklah kita berhijrah. Apalagi perjanjian Aqabah yang pertama, orang-orang Madinah pun dah berjanji akan memberi sokongan kepada kita. Aqabah yang kedua pun setahun selepas itu, Aqabah yang kedua yang ni Aqabah yang kedua setahun selepas itu, dan belum juga berhijrah lagi. Belum hijrah lagi, tapi dah ada sokongan daripada orang-orang Madinah. Itu apabila datang ke Madinah, Rasulullah akan disambut dan disokong sepenuhnya. Tapi belum juga lagi Rasulullah berhijrah, kerana belum ada keizinan dari Allah Subhanahu Wa Taala, belum ada perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Jadi itu maka dikatakan
kejadian perjanjian Aqabah yang kedua ni sebenarnya adalah satu sokongan yang hebat. Adanya pihak pemelihara dakwah ni, orang-orang Yathrib yang telah beriman ni. Yang lebih kurang kita kata tadi 73 orang tu tadi. Betul ya? Telah beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul ya? Baik. Penolakan pembesar Quraisy. Kebanyakan pembesar Quraisy ini terdiri dari pakcik-pakcik Rasulullah SAW, bapa-bapa saudara Rasulullah, iaitu diantaranya penghinaan Abu Jahal terhadap Rasulullah SAW. Penghinaan Abu Jahal terhadap Rasulullah SAW. Penghinaan Abu Jahal terhadap Rasulullah SAW apa? Kulit unta yang diletakkan ke atas Rasulullah. Maknanya dihina tu, diletakkan kulit unta yang kata yang ya busuk lah dengan kulit unta tu kan, yang dah berbau tu ni, diletakkan iaitu atas Rasulullah SAW, macam menghina lah. Dihinanya Rasulullah. Kemudian mencekik leher Rasulullah dengan selendang baginda Rasulullah. Pernah terjadi dalam sejarahnya ni, ya. Pakciknya Rasulullah yang Abu Jahal ni, dia cekik dia dengan selendang tu, belitnya cekik, dia ketatnya leher baginda Rasulullah, macam nak mencekiknya, cekik tapi belit dengan selendang Rasulullah SAW. Kemudian Abu Jahal yang ingin memijak tengkuk Rasulullah, memijak. Itu pasalnya kita tengok di sini banyak ceritanya. Yang Abu Jahal ni turun dalam surah Al-Alaq, ayat 6 hingga 19 ada dalam surah Al-Alaq. Kemudian kalau kita lihat pula selain daripada Abu Jahal ni, Abu Lahab sehingga kan satu ketika baginda Rasulullah SAW selepas diperintahkan untuk berterus terang kepada orang-orang Quraisy Makkah ni untuk menyebarkan, menyatakan iaitu bahwasanya baginda Rasulullah telah diangkat menjadi rasul, ya kan? Maka diajaknya lah mereka, orang-orang Quraisy Makkah ni, semua itu termasuk Abu Lahab, untuk pergi berkumpul di satu bukit. Di tempat tepi bukit ni, baginda Rasulullah pun naiklah atas bukit ni, lereng bukit ni sikit. Kemudian dikatakanlah, wahai tuan-tuan semua, puan-puan, wahai kaum Makkah, penduduk Makkah, kalau sekiranya saya khabarkan di sebalik ini ada musuh yang akan menyerang kita, adakah kamu percaya? Semua kata, kami percaya ya Muhammad, sebab engkau adalah orang yang al-amin, amanah, yang memang yang jujur. Maka itu sebagai muqaddimahnya. Lepas itu Rasulullah pun mengatakan, wahai kaumku, ketahuilah bahwasanya aku telah diutus oleh Allah SWT menjadi rasul, menjadi utusan Allah untuk menyampaikan agama Islam yang menyelamatkan kamu. Itu macam itu tadi, yang menyelamatkan kamu di dunia dan di akhirat, agama tauhid. Bila mendengar ini, Abu Lahab terus menyatakan, apa kata Abu Lahab? Tabban laka ya Muhammad, celakalah engkau ya Muhammad. Alihada jama'atana, adakah kerana ini rupanya engkau kumpul-kumpul kami di sini untuk menyatakan kau ini sebagai rasul? Hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian akhirnya turunlah surah surah Al-Asad. Tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Ini celakalah Abu Lahab. Allah menyatakan bukan Rasulullah celaka, Abu Lahab ni celaka. Tabbat yada abi lahab wa tab, celakalah Abu Lahab ini. Yang celaka Abu Lahab.
Bukan saja Abu Lahab ni celaka, dalam makna Al-Quran surah Al-Masr ni, juga situ tabbat yada abi lahab wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Isterinya pun sekali, isteri juga yang menghina Rasulullah SAW ni pun sikit celaka. Kira jugalah pembawa masuk ke dalam api neraka, pembawa kayu api neraka masuk ke dalam api neraka bersama-sama dengan suaminya Abu Lahab. Tuan-tuan, jadi inilah cerita yang terbaru kali. Kalau kita tengok lagi di antara cerita ni tuan, ada juga di antaranya pernah terjadi, iaitu beberapa orang Quraisy Makkah ni datang kepada Rasulullah SAW. Katanya, ya Muhammad, sif lana rabbak, cuba engkau beritahu, sifatkan kepada kami tentang Tuhan kau ya Muhammad. Bagaimana Tuhan kau? Sif lana rabbak. Kemudian belum lagi Rasulullah menerangkan, turunlah ayat apa ni? Surah Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan ya Muhammad, nak menjelaskan Tuhanku tu, Tuhan Allah yang Maha Berkuasa ni. Katakan ya Muhammad, Allah dia adalah yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dia satu-satunya tempat kita meminta. Kalau tempat minta berhala tak, bukan berhala jangan minta. Bukan tempat berhala, bukan tempat minta. Dia tak boleh memberi faedah dan tak boleh memberi manfaat. Tak boleh juga memberi mudarat. Yang tempat minta sesuatu adalah Allah. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Itu sifatnya. Bila mendengar ni, diamlah orang-orang Quraisy Makkah ni kan. Walaupun beberapa potong apa tu, tapi sifat-sifat Allah tu padu dan padat, tepat, ringkas, padat. Pernah juga sekali juga terjadi orang-orang kumpulan Quraisy Makkah ni, dia kata beginilah ya Muhammad, kita ni berdamai je. Hari ini kan kami menyembah Tuhan kau, besok engkau menyembah berhala, menyembah Tuhan kami pula. Hari ini kami menyembah Tuhan kau, Tuhan yang engkau sebut Allah, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kami sembah hari ini. Sembahyang, solat, bagaimana engkau ajar kami tu, kami solatlah. Besok engkau datang menyembah berhala kami pula. Besok dengan engkau dan pengikut, silalah untuk menyembah berhala. Maka di sana turunlah Al-Quran surah Al-Kafirun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidun ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Katakan ya Muhammad, qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku sekali-kali tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu pun tidak menyembah apa yang aku sembah. Jadi maknanya situ tegas tu, sampai berulang 2 kali dia gitu. Begitu tu. Dan di ujungnya tu kata lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agama kamu, bagiku agama. Satu ketegasan. Baik, kita teruskan. Yang selanjutnya yang kita tengok tadi, apa sebabnya? Sebab musababnya berhijrah ni kerana menjauhi fitnah. Riwayat Bukhari mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu berhijrah menjaga agama dan keimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya, kerana takut kerosakan yang boleh menimpa agama mereka. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Bukhari. Kalau terus juga di Makkah tu fitnah makin berluasa, makin mereka takut-takut kerosakan akan menimpa lagi agama.
yang dibawa oleh Rasulullah, agama Islam yang lagi lebih teruk, akan bina, akan difitnah habis-habisan oleh orang-orang Quraisy Makkah yang amat membenci Rasulullah SAW dan pengikut-pengikutnya. Jadi untuk menghindarkan fitnah itu, maka berhijrah lebih baik. Untuk menghindarkan lebih jauh lagi fitnah itu, berhijrah. Itu makanya tuan-tuan, di antara salah satu yang diambil oleh ulama kita, ataupun ulama yang as-salafus salih yang mengambil cerita tentang dibalik cerita hijrah ni, kalau kita sekiranya untuk memelihara agama kita, silakan berhijrah. Terjejas agama kita, kan? Kalau umpamanya di kampung itu kita difitnah habis-habisan. Kalau kita duduk di kampung itu juga kita akan terfitnah, orang semua menghina kita. Fitnah itu al-fitnatu asyaddu min al-qatl. Fitnah itu lebih hebat, lebih dahsyat daripada pembunuhan, kan? Memang tak dapat kita dah. Nak keluar rumah pun rasa tak dapat. Memang fitnah itu dah berluasa. Nanti kita silakan berhijrah untuk menghindar fitnah. Ataupun tadi yang pertama, agama kita terjejas. Nak beribadat bersusah. Ada juga yang dikatanya qaul ulama tentang ini, yang berkaitan dengan ini. Kalau sekiranya di tempat itu merebak, iaitu penyakit yang amat membahayakan, menular, membahayakan dan boleh membahayakan nyawa, pun kita boleh ramai-ramai berpindah dulu, di kuarantin dia apa dulu kan, dibersihkan dulu penyakit yang menular yang berbahaya ni. Kita masuk keluar berhijrah dulu. Betul ni? Itu di antara. Dan juga daripada cerita hijrah ni, kalau sekiranya kita nak untuk menuntut ilmu pengetahuan, sebab di kampung tu tak cukup, guru-gurunya ramai sampai setakat tu sajalah. Kita nak lebih daripada itu lagi. Nak menuntut ilmu lebih jauh lagi daripada itu, lebih banyak lagi, sebab lebih terbuka lagi. Macam orang-orang yang pada saudara-saudara kita yang daripada pelajar-pelajar daripada mana? Indonesia itu ni, daripada mana-mana dah ya, daripada Asia Tenggara yang lain ini, yang sekarang banyak juga menuntut di universiti kita di Malaysia ni dah. Hatta ada di antara yang dari Timur Tengah pun sekarang. Kalau kita tengok di universiti kita sekarang ni di Malaysia ni, pengalaman saya sendiri juga ada, saya menyelia itu pelajar Arab dari Libya. Dulu kita belajar dengan orang Arab, kita hormat orang Arab. Orang Arab tu memang seorang yang kita memang kita hormat lah, tinggi kedudukannya. Sekarang orang Arab datang belajar dengan kita. Itulah kata Allah, tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu kami perputarkan di antara manusia. Dulu kita belajar dengan orang Arab, kita memang hormat. Kalau dia marah kita pun kita diam aja, sebab orang Arab ni kita hormat. Sekarang kalau dia salah, kita boleh marah dia pula. Kalau dia salah, kalau dia tak salah jangan marah lah. Kalau dia salah, kita marah dia. Itu. Jadi kita tengok sekarang tuan-tuan, banyak ramai, bukan ratusan, ribuan orang-orang Arab belajar sekarang di universiti di Malaysia kita ni, ribuan. Macam-macam lah daerah Arab mana. Arab Saudi ada, Libya ada, Iraq ada, dan lain-lain semuanya. Inilah kena ilmu tu, di mana yang ada ilmu tu, dari situ kita berhijrah. Jadi berhijrah ni memanglah daripada satu tempat ke tempat yang lain, intiqal min makanin ila makanin akhar, al-intiqal ila makanin min makanin ila makanin akhar, ya, berpindah daripada satu tempat ke tempat yang lain, atau min halin ila halin akhar, dari satu keadaan yang kepada keadaan yang lain. Tapi pastikanlah itu berpindah itu kepada yang baik, berpindah daripada yang kegelapan kepada nur, cahaya, daripada yang jahat kepada yang baik, daripada yang jahil kepada yang ilmu, kan?
Tentu. Janganlah berpindah daripada katakan tak dapat rezeki satu tempat tu, nak pindah ke satu tempat tu, nak merompak, nak mencuri merompak. Tak boleh lah. Ni saya berhijrah sebab di tempat sana ramai orang-orang kaya-kaya yang boleh dirompak, boleh dicuri. Itu bukan berhijrah. Itu bukan berhijrah. Dan ini kita hijrah ni, kita buka sesi soal jawab sikit lah sebelum penutup ni kan. Sesi soal jawab satu dua soalan insyaAllah. Baik, kita tengok seterusnya. Seterusnya ini peristiwa hijrah Rasulullah SAW ni dari Makkah ke Madinah. Ada perancangan Quraisy, ada strategi Rasulullah. Orang Quraisy ada perancangannya, tapi strategi Rasulullah pun hebat. Jadi strategi Rasulullah disokong oleh Allah SWT. Allah yang memberi petunjuk, memberi hidayah. Kalau dikatakan dalam Al-Quran tu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka pun membuat strategi, membuat iaitu perancangan. Allah membuat perancangannya juga, dan perancangan Allah yang paling tepat, yang paling betulnya, yang paling andalnya, yang paling hebatnya, yang paling sempurnanya. Baik, kita tengok macam mana strategi orang Quraisy dan bagaimana pula strategi Rasulullah. Agak-agak macam mana? Hebat sangat ke strategi Quraisy ni, orang Quraisy ni? Cuba kita tengok. Izinkan saya minum sekejap dulu sebelum strategi. Cuba saudara-saudara, tuan-tuan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian, fikirkan apa strategi orang Quraisy? Apa strategi Rasulullah? Kita tengok sini tuan ya. Perancangan Quraisy. Perancangan Quraisy ini sebenarnya kerisauan pembesar Quraisy selepas peristiwa perjanjian Aqabah yang kedua. Karena masa itu dah ramai orang-orang Madinah ni dan membuat sokong, berjanji kan, dibai'ah Rasulullah dan berjanji akan menolong baginda Rasulullah apabila berhijrah ke Madinah, ke Yathrib ketika itu namanya ya. Itu mula mereka merasa pembesar Quraisy ni selepas peristiwa tu perjanjian Aqabah tu mulai risau mereka. Keputusan untuk membunuh Rasulullah SAW, mereka memulai perancangan untuk membunuh Rasulullah. Kemudian 2 bulan setengah selepas perjanjian Aqabah kedua, 2 bulan setengah selepas itu, pembesar Quraisy berbincang bagaimana cara pembunuhan Rasulullah. Ini dalam surah Al-Anfal ayat 30 yang maksudnya begini. Ingatlah ketika musyrikin Makkah menjalankan tipu daya mereka untuk menahanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka menjalankan tipu daya mereka dan Allah menggagalkan tipu daya mereka. Maka Allah adalah sebaik-baik yang merancang. Strategi Rasulullah keluar ketika itu waktu malam. Waktu malam tu kan, bukan waktu siang, malam. So malam ni biasanya lebih aman untuk bergerak. Pasal pencuri biasanya dia malam-malam dia. Saya rasa dia lebih aman untuk mencuri itu malam. Dia boleh sembunyi tempat-tempat yang gelap, di balik-balik tembok, di dinding-dinding tembok, di balik-balik tembok, di balik-balik dinding yang gelap. Pencuri kan? Betul tak? Makanya kata malam kita kena pastikan bacalah doa-doa sikit, doa pengunci rumah. Kurang-kurangnya bacalah
tahassantu bihusni la ilaha illallah, aku meminta perlindungan dengan perlindungan la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, daripada gangguan pencuri-pencuri ni, manusia ni annas, dan juga dari gangguan syaitan-syaitan ni. Orang-orang yang mengirim sihir-sihir pun suka mengirim malam-malam, mengantar sihir malam-malam. Itu dikatakan, inilah ketikanya kita lihat supaya kita berhati-hati, ya, waktu tapi waktu malam ni pula boleh digunakan untuk yang baik-baik, seperti bertahajud, qiyamul lail. Itu namanya qiyamul lail, bukan qiyamul nahar. Al-lail itu malam ke apa? Malam kan, mendirikan malam, menghidupkan malam. Qiyamul lail, al-lail, bukan qiyamul nahar. Ada dekat istilah qiyamul nahar di surah kita ni? Tak ada kan? Qiyamul nahar tak ada. Qiyamul lail ada. Qiyamul lail ini maknanya sebenarnya umum, mendirikan atau menghidupkan malam tu dengan amalan-amalan yang diridhai oleh Allah. Jadi di antaranya salat sunat tahajud. Dan selain daripada itu, boleh juga lah dengan selain salat sunat yang lain, dengan membaca Al-Quran, dengan muzakarah seperti ini kan. Muzakarah ni kan seperti ini. Kita membaca tadi doa selepas maghrib, doa awal tahun. Kita berdoa, ada tazkirah. Nanti kalau balik rumah mungkin hatta suami isteri kalau bercengkrama ke namanya? Bercengkrama atau istilahnya saya tak tahu sangat tepatnya. Bercengkrama ke ataupun bermesra ke atau apa? Atau bersenda gurau. Bersenda gurau lah kata. Pengantin baru bersenda gurau. Pengantin lama pun boleh juga. Tak semestinya pengantin baru yang bersenda gurau ni. Jadi kalau suami menyenangkan hati isteri, isteri menyenangkan hati suami, pun dikira pahala. Itu dikira di antara qiyamul lail juga lah, apa namanya itu kata orang, menghidupkan malam itu dengan amal-amal yang saleh. Cumanya sudah tentulah yang terbaiknya adalah bertahajud, sebab dalam dalilnya, dalam apanya itu, dalam nasnya itu, bertahajud malam, bangun 1/3 akhir malam tu. Itu makanya ada di antara, kata Rasulullah, ada di antaranya 3 perkara ni macam seolah-olah macam lawa, tapi sebenarnya dia baik ibadah. Di antara yang pertama tu lah bersenda gurau suami isteri. Macam seolah-olah macam lawa kan, lawa sia-sia kan, tapi sebenarnya baik. Tapi janganlah sampai bersenda gurau dari mulai maghrib sampai subuh. Maghrib ada, lepas tu isyak tak dapat, subuh sampai pengantin baru sampai isyak pun tertinggal akibat bersenda gurau sepanjang malam. Jadi senda guraunya itu menyenangkan hati ni adalah baik punya, elok. Sebab diceritakan, dikisahkan, wallahu alam, Aisyah radhiyallahu anha bila dia datang ila Rasulullah SAW. Ketika itu Aisyah akan berdiri menyambut Rasulullah. Kata Rasulullah, tak apa ya Aisyah, tetaplah engkau dalam duduk. Sebab Rasulullah pun nak mendatangi Aisyah. Ketika itu Aisyah sedang duduk, Rasulullah pun merebahkan kepalanya di atas haribaan Aisyah radhiyallahu anha. Begitu apa kata orang? Begitu harmoni. Umur Rasulullah ketika itu berapa? Rasulullah berkahwin dengan Siti Khadijah umur 40. Kemudian berapa tahun di Makkah? Ini peristiwa ini terjadi di Madinah dalam kisahnya. Kalau tahu Rasulullah di Makkah 12 ke 13 tahun, kurang-kurangnya sudah lebih kurang 60 dan 53 tahun. 50
3 tahun kemudian ini itu mungkin dalam 53 tahun lebih tidur di atas haribaan Siti Aisyah. Kita ni 5 tahun 55 katakan boleh tidur di atas haribaan isteri tak? Tuan-tuan, boleh? Kalau boleh, alhamdulillah. Itu artinya adalah harmoni ini. Tapi jangan-jangan kalau kita nak tidur di atas haribaan isteri, kita 55, dia pun 50 lebih sikit. Apa orang tua ni? Buang tarbiyat pula orang tua ni. Itu patutnya dia. Kalau kita tengok dalam perkara-perkara yang begini ni, inilah sesuatu yang amat baik. Tuan-tuan hadirin dan rahmat Allah sekalian, bahwasanya apa yang dikatakan dalam dalam perkara ni, bahawa keharmonian di antara baginda Rasulullah SAW itu senda gurau ni adalah baik. Itu yang pertama. Yang kedua ni riyadhah. Macam riyadhah kan, riyadhah ni macam kita jogging di pagi tu. Itu adalah berfaedah untuk kesihatan. Yang ketiganya, apa istilahnya dalam Rasulullah, ta'dib farasahu. Ta'dib ini mendidik kuda lah, ada betul, atau membersihkan kuda tu, kenderaan. Kalau kita sekarang ni macam bersihkan motor, kereta, cek minyak hitam, macam lap, bersihkan, macam seolah-olah macam main-main aja kan. Tapi sebenarnya itu dah berpahala, itu kebaikan. Okey, mari kita tengok lagi seterusnya. Keluar pada waktu malam ke Gua Thur pada waktu malam. Menetap di Gua Thur selama 3 hari sehingga reda pemburuan Quraisy. Mana menetap selama 3 hari. 3 hari ya. 3 hari 2 malam ya. Kemudian mengupah seorang penunjuk jalan, Abdullah bin Urqud Ad-Daili, Abdullah bin Urqud Ad-Daili, yang mahir dan berjumpa dengannya di Gua Thur selepas 3 hari. Tengok strategi Rasulullah. Rasulullah ni pergi ke apa ni pun ada mengupah orang penunjuk jalan juga. Macam kata sekarang ni apa ni? Guide apa? Tulis guide. Tapi yalah, itu padang pasir lah, padang pasir guide lainnya. Dulu tulis guide ni memang sekarang ni banyak lah tulis guide ni, tempat-tempat yang besar di bandar-bandar semua ni kan. Tapi dulu ni padang pasir guide lah, tulis guide di padang pasir ya? Di Gua Thur selepas 3 hari di Gua Thur ni, maka Abdullah bin Urqud Ad-Daili ni membawa Rasulullah SAW bersama Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar untuk dibawa ke Madinah, ke Yathrib. Kemudian perintah Abu Bakar kepada anaknya Abdullah bin Abu Bakar agar mendapatkan berita perbuanan orang-orang Mekah tentang mereka berdua. Ada spy juga. Abdullah bin Abu Bakar ni disuruh oleh Abu Bakar untuk mendengar berita-berita daripada orang-orang Quraisy Makkah, apa yang mereka buat. Di antaranya tuan-tuan, ada di antaranya rupanya orang-orang Quraisy membuat satu rombongan ni, kumpulan untuk mencari Rasulullah SAW dan Abu Bakar, sehingga sampai ke depan Gua Thur ni. Dan sampai di situ ada di antara yang mengatakan, mari kita masuk ke dalam ni, biar kita tengok apa dalam ni. Tapi dalam tu gua tu sebenarnya sempit, bukan lapang, sempit je dia. Karena kalau tengok dia, kalau kiranya dilihat dari kisah tu, tak dah sampai dapat selesa untuk 2 orang baring, 2 orang tak boleh. Ibaratnya kalau Rasulullah berbaring Abu Bakar kena duduk dululah. Sebabnya sempit dalam gua tu. Tapi rupanya satu lagi yang menjadikan mereka juga tak percaya ada orang dalam tu, sebab ada di depan Gua Thur ni sarang laba-laba. Al-Ankabut bana baitahu. Al-Ankabut ni membuat sarangnya menutup pintu gua tu.
Jadi tentunya kalau ada orang masuk dalam gua ni, tentulah rosak ni sarang laba-laba ni kan. Tentu tak ada orang yang masuk ke dalam gua. Kemudian ada satu lagi burung merpati yang bersarang di tepi mulut gua ni, pintu gua ni, di tepi pintu gua ni. Sudah tentu tidak ada orang yang masuk ke dalam. Kalau tak tentulah burung ni telah terbang. Ini semuanya adalah sesuatu yang diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lagi seterusnya perintah Abu Bakar kepada Amir bin Fuhairah Amir bin Fuhairah agar mengembala kambing-kambingnya di siang hari dan membawa susu ke Gua Thur pada waktu petang. Jadi Amir bin Fuhairah ni Abu Bakar suruh mengembalakan kambing-kambingnya di siang hari di dekat sekitar Gua Thur tu, sambil juga membawa susu kambing itu dibawa ke dalam Gua Thur. Bila tengok aman, tak ada apa siapa, bawa susu masuk ke dalam Gua Thur untuk minuman Rasulullah dengan Abu Bakar. Dan sambil juga memadamkan iaitu jejak-jejak kaki Asma binti Abu Bakar yang mengantar makanan ke Gua Thur ni. Jadi kalau kaki-kaki itu, padang pasir ini ada jejak-jejak, bekas-bekas kaki, bekas jejak kaki dipadam oleh kaki-kaki kambing ni. Jadi tak ada orang lah berarti ke dalam gua tu, sebab kalau kambing biasanya ada. Dia lah tak apalah, kambing memang digembala sentiasa di padang pasir kan. Dia tak curiga. Asma ni pula diperintahkan untuk mengantar makanan ke Gua Thur ni selama 3 hari itu. Asma binti Abu Bakar, anak Abu Bakar. Sementara yang Amir bin Fuhairah ni pula disuruh mengembala kambing di sekitar situ dan membawa susu kambing untuk minuman baginda Rasulullah Abu Bakar, sambil menghapus, memadamkan jejak-jejak kaki Asma binti Abu Bakar, ya, dengan jejak kambing tadi, kambing-kambing yang dikembalakan. Baik tuan-tuan, ini strategi Rasulullah. Strategi hijrah Rasulullah lagi. Perintah Abu Bakar kepada anaknya Asma agar menghantar makanan ke Gua Thur pada waktu petang. Ya, pada waktu petang dihantar makanan ke Gua Thur pada waktu petang. Perintah Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib agar tidur di katil Rasulullah SAW. Jadi bila diintai ke dalam, ada orang tidur. Orang Quraisy fikir Rasulullah yang tidur. Okeylah, tak apa, kita tunggu dia keluar. Tunggu, tak keluar. Tapi rupanya Rasulullah keluar juga. Tak keluar pun. Rasulullah ketika itu keluar sambil apa nama itu, di apa nama itu, dikeluar baginda Rasulullah SAW, maka apa yang terjadi ya, ketika itu mereka tak sedar sikit pun Rasulullah SAW keluar. Itulah kekuasaan Allah SWT. Sambilnya apa lagi sedikit mengolok-olokkan lagi orang ni. Rasulullah mengambil sedikit pasir, mengambil pasir dan menaburkan kepada mereka tu. Orang tu memang dah tidur dah, tertidur, tak sedar, tertidur terlena dalam waktu dalam berdiri gitu. Tak sedar yang Rasulullah keluar. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Kami jadikan وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا, kami jadikan dari وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا. Daripada mana tu? وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Dari depan macam ada satu
ada menghalang, mereka tak nampak. Dari kanan kiri tak ada, tak nampak. Allah menjadikan dari kanan kiri mereka tu macam satu sabda, macam penghalang. Wa min khalfihim sadda, daripada belakang mereka pun ada penghalangnya. Fa awshaynahum fahum la yubsirun. Jadi mana di situ Allah SWT jadikan penghalang ni, mereka tak nampak langsung Rasulullah SAW dari kanan kiri, dari belakang. Jadi Allah kami jadikan mereka itu, orang-orang yang mengepung rumah Rasulullah SAW ini, tidak melihat Rasulullah SAW. Ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Subhanallah. Jadi untuk ini maka kita tengok sini tuan. Cuba kita tengok nanti tu dalam surah apa tu? Surah Yasin. Dan katanya itu kalau tak salah itu ayat ke berapa? 9 kalau tak salah tuan. Tengok. Kita tengok ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Betul kan kita hafal tu kan? Betul tak? Hafal tak surah ayat ke-9 tu? Hafal tak? Betul tak yang saya bacakan tuan? Betul tak? وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Apa tak tuan? Boleh tak? Betul tak? Tak hari-hari baca surah Yasin, tiap malam Jumaat baca surah Yasin. Ataupun baca surah Al-Kahfi ke boleh juga Jumaat, atau hari-hari lain pun boleh baca surah Yasin kan? Jadi inilah yang dikatakan sesuatu. Jadi kalau kita rasa macam ada sesuatu musuh-musuh ni, kita nak lalu, contohnya ada satu kisah dulu, seorang hamba Allah ni, dia belajar di US, dia cerita dengan saya. Masa tu dia nak lalu balik tu malam. Jadi balik malam tu adalah ni orang yang gangster ni. Jadi dia teringatlah cerita ni, dan diajar oleh dulu ayah dia, dan dengan juga dengan ustazah kan. So dia hafalnya pula, Yasin ni pun dia hafal. Kemudiannya ayat yang ni dia hafal, dibacanya banyak-banyak. Kemudian nampak orang-orang gangster ni tak ada dah pula mengejar mereka, mengejar si hamba Allah ni. Dia selamat. Biasanya kalau jauh-jauh malam nampak begitu, orang tu kejar, orang tu biasa kan kejar. Dia mungkin nak rompak kan, tapi alhamdulillah Allah menyelamatkan. Allah jadikan tak nampak. Itu perlu jugalah jadi amalan kita lah. Mana-mana nak tahu suatu ketika nanti kita dalam keadaan dalam situasi begitulah, baca. Baik. Saya teruskan ini tuan-tuan. Perintah. Kemudian seterusnya lagi, perintah Abu Bakar kepada Amir bin Fuhairah agar mengikut mereka berdua semasa hijrah, membantu dalam perjalanan. Sebab dia pun penunjuk jalan tadi kan, Amir bin Fuhairah. Ini tengah. Ali radhiyallahu anhu tidur di tempat tidur Rasulullah. Penyembunyian di Gua Thur bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu selama 3 hari. Perjanjian dengan Abdullah bin Urqud Ad-Daili sebagai penunjuk jalan. Perjalanan selama 7 hari 7 malam. Tiba di Quba dan menetap di Quba selama 13 sehingga 19 hari. Membina masjid pertama dalam sejarah Islam. Meneruskan perjalanan ke Madinah dan disambut gembira oleh kaum Muhajirin dan Ansar. Itulah yang bila sambut di Madinah tu, yang dikata Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'.
Muhajirin, orang-orang Ansar ni, yang mendapatkan baginda Rasulullah dengan Abu Bakar ni, ya, sampai ke Madinah Al-Munawwarah. Ini tuan-tuan, di sini ada yang ini, yang hijau ni, yang tak dapat di screen kita dulu kan. Yang hijau ni, ini adalah at-tariqul lazi salakahu Rasul, jalan yang dilalui oleh Rasulullah SAW dari Makkah Al-Mukarramah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Jadi bukan jalan yang ini, jalan biasa ni. Jalan biasa ni jalan yang dicari, dijalani oleh orang pemburu Quraisy Makkah ni. Karena Rasulullah dikejar oleh pemburu Quraisy Makkah ni. Dan diumumkan lagi siapa yang boleh menangkap Rasulullah dan Abu Bakar ni diberi upah yang amat lumayan, yang upah yang besar lah, hadiah yang besar. Itu yang Suraqah tu, yang mengejar Rasulullah, terjumpa juga dia Rasulullah, tapi tertanam kaki kudanya tu ke dalam tanah. Begitu dia akan hampir nak mengejar mendapatkan Rasulullah SAW. Okay. Gua Thur, pernah tak tuan-tuan ke Gua Thur? Pernah ya? Mana yang pernah dah pergi haji? Ada kan? Inilah Gua Thur. Ni pintu Gua Thur ni. Ni kecil aja, bukan yang besar sangat pun, kan? Kalau masuk dalam ni muat-muat 2 orang ni, kan? Jadi sini ada sarang laba-laba, ada burung merpati bersarang di tepi pintu ni. Ni di atas ni dia ni, di atas ini dia jabal apa ni? Jabal ya. Di atas jabal ni ada gua Thur. Di atas bukit ni ada Gua Thur. Pernah itu kita masa ziarah tu pergi kan ke Gua Thur tu kan. Ni dah tengok Gua Thur. Gua Hira kan. Gua Hira kan ada di Jabal apa? Jabal Nur, kan? Tu Gua Hira, ini Gua Thur. Baik, seterusnya kita tengok tadi ya. Ayat mengenai persembunyian. Ini memang dalam surah At-Taubah ini nyatakan, jika kamu tidak menolongnya, maka sungguh Allah telah menolongnya. Yaitu ketika kaum musyrikin mengeluarkannya dari Makkah, sedang salah seorang dari kedua mereka, Rasulullah SAW, berkata kepada temannya, kepada sahabatnya ketika mereka di dalam Gua Thur, janganlah engkau risau, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka sungguh Allah telah menurunkan ketenangan ke atas Rasulnya dan menghantarkan tentera-tentera Allah yang tidak dapat dilihat agar membantunya. Maka Abu Bakar kita tu dah menggigil lah bila dah sampai orang Quraisy Makkah ni ke pintu Gua Thur ni. Abu Bakar merasa ketakutan dah. Rasulullah menenteramkan sahabatnya, la takhaf, innallaha ma'ana. Sesungguhnya jangan takut, sesungguhnya Allah bersama kita. Ini asas-asas pembinaan masyarakat Islam di Madinah. Ini kita dah nak ambil tadi. Yang pertama, pembinaan Masjid Nabawi. Itu yang masih yang sampai sekarang lah. Tapi sebelum sampai itu ada satu masjid yang pertama dibina sebelum sampai di Madinah ni, yaitu masjid apa lah? Masjid Quba. Tapi Masjid Nabawi ini dia memang menjadikan satu pusat atau center of ibadah kan, pusat ibadah dan pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Bukan hanya pusat ibadah saja, pusat pengembangan ilmu pengetahuan Madinah, Masjid Nabawi Madinah. Sekarang kita tengok kan, begitu megah dan begitu hebatnya Masjid Nabawi ini di Madinah Al-Munawwarah. Jadi tempat fungsinya dulu bukan hanya sekadar untuk beribadah, tapi untuk tempat mengembangkan ilmu pengetahuan, tempat untuk juga berbincang, merancang strategi peperangan, tempat juga ada kalanya di antaranya dulu pernah terjadi juga ditahan tawanan, diikat di tiang Masjid Nabawi ini. Bila diikat tu, tengok orang Islam muslimin ni
5 waktu solat dia pun rasa apa nama tu terpegun ya, dan dia akhirnya berhasratlah untuk, iaitu begitu indahnya sebenarnya Islam, orang-orang Islam ni setiap waktu tu datang berjamaah dengan patuhnya, dalam berjamaahnya patuh kepada imam, imam lebih dulu kemudian jamaah mengikut, tak adalah makmum yang mendahului imam. Akhirnya dia pun berhasrat, inginlah untuk memeluk agama Islam. Begitu. Dalam kisah ini begitu, wallahu a'lam. Kemudian ada persaudaraan, di antara persaudaraan yang dibina oleh Rasulullah di antara kaum Aus dan Khazraj. Maka Rasulullah mempersatukan dengan nama Al-Ansar. Ada, jadi Aus dan Khazraj ini di bawah payung Al-Ansar. Satukan dari situlah. Sebab kalau kata, ini siapa ni? Kalau pemain dia berpecah belah, itu siapa ni? Oh, ini Aus, ini Khazraj. Oh, itu Khazraj, ini Aus. Tak begitu. Ini siapa ni? Al-Ansar. Semuanya berada dalam satu payung yang besar, Al-Ansar. Kemudian Al-Ansar ni dengan Al-Muhajirun ni berada di satu payung Al-Muslimin, orang-orang Islam, Al-Mu'minin, orang-orang beriman. Kemudian adanya Piagam Madinah. Ini saya cerita tadi sampai Piagam Madinah. Jadi maafkan saya tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dirahmati Allah sekalian ya. Sebabnya sampai kepada Piagam Madinah ni lah saya akan terlewat jadi sikit. Dia tidak sikit, kita tengok apa isi kandungannya Piagam Madinah ni tuan-tuan. Sebab ini sekadar gambar Masjid Quba, Masjid Nabawi, pembinaan Masjid Nabawi. Kemudian kita sampai kepada Piagam Madinah ni, iaitu dalam Piagam Madinah ni dinyatakan sini, dalam Piagam Madinah ni mereka adalah umat yang satu. Rasulullah membina satu piagam di Madinah tu, ya, orang-orang Muhajirin Quraisy ini bersatu dengan orang-orang Ansar. Orang Ansar ni di satu payung Aus dan Khazraj, dibina satu perjanjian piagam yang pertama di dunia. Di dunia tu Rasulullah pun hebat dalam politik pemerintahan ni, satu perjanjian piagam pertama di dunia. Mereka bersatu dalam umat yang satu. Orang-orang Muhajirun Quraisy, Muhajirin Quraisy tetap dalam adat istiadat mereka, tetap boleh menjalankan adat istiadatnya yang sesuai dengan syariat Islamiah. Membantu sesama Muslim dalam piagam itu. Wajib membasmi kejahatan sesama Muslim, sama-sama membasmi kejahatan, bahu-membahu, bersatu padu menghalang kejahatan. Muslim tidak boleh membunuh Muslim kerana dia membunuh orang yang bukan Muslim. Kalau umpamanya orang yang Muslim ni membunuh orang yang bukan Muslim, maka kita tak boleh membunuh yang Muslim ni. Orang Muslim ni membunuh yang bukan Muslim, kalau dalam peperangan, itu memang halal darahnya orang kafir dibunuh dalam peperangan. Okay. Muslim tidak boleh membantu bukan Muslim untuk mengalahkan Muslim. Tidak boleh membantu bukan Muslim untuk mengalahkan Muslim. Tak boleh. Orang Islam membantu orang Yahudi, orang Ansar membantu orang Yahudi di Madinah untuk mengalahkan orang-orang Islam di Madinah. Tidak boleh. Kita tengok tuan-tuan, ada sikit, saya tengok sini satu piagam yang lebih besar lagi sikit ya, Piagam Madinah ni tuan ya. Saya tengok sini Piagam Madinah ni ya. Ni Piagam Madinah ni. Tadi saya ada buat di sini dalam bentuk ini tuan. Bentuk Piagam Madinah ya. Piagam Madinah ni. Ni tuan ni. Yang pertama tengok Piagam Madinah. Piagam Madinah merupakan piagam bertulis pertama di dunia.
Huraian berhubungan dengan kandungan dan kepentingan piagam tersebut, pengenalannya. Pengenalan gini. Pada masa ketibaan Rasulullah SAW di Madinah, terdapat dua golongan penduduk terbesar, yaitu orang Arab dan Yahudi. Orang Arab Islam terdiri daripada suku kaum Aus dan Khazraj, digelar sebagai Ansar, golongan penolong. Dan orang Arab Quraisy yang berhijrah dari Makkah pula digelar Muhajirin, golongan pendatang. Tapi bukan pendatang tanpa izin ni. Ini pendatang dengan izin. Itu makanya dibuat piagam. Jangan nanti katakan, oh ni pendatang dari Makkah ni, pendatang tanpa izin. Tak boleh. Ini pendatang yang bermaruah. Orang-orang Yahudi di Madinah pula terbahagi kepada beberapa kumpulan. Antaranya ialah Bani Qainuqa, Quraizah dan Nadir. Bani Nadir Bani Qainuqa, Quraizah dan Nadir. Orang-orang Ansar dari suku kaum Aus dan Khazraj sentiasa berselisih faham sesama mereka sejak zaman berzaman lagi. Orang Muhajirin pula terlalu miskin kerana mereka dihalau dari kampung halaman mereka. Ini dia punya, apa kata orang tu, latar belakang. Kan kalau kita buat satu paperwork, ada tak latar belakang ni kan? Latar belakang piagam, gitu kan? Orang tim bawa ada objektif dia kan? Jadi orang-orang yang Muhajirin ni, mereka memang dihalau dari kampung halaman mereka dan disuruh tinggalkan harta-harta mereka di Makkah. Suruh tinggalkan istri mereka. Jadi kalau umpamanya katalah Salamah berhijrah, Ummu Salamah dengan Abu Salamah, Ummu Salamah, Abu Salamah dan Salamah, dia berhijrah. Kalau dia tengok mereka terpisah. Jadi kalau dia nak berhijrah, kata orang yang dari kabilah ayahnya ni, Abu Salamah kata ni, Abu Salamah ni daripada kabilah kami. Jadi kalau engkau berhijrah, Ummu Salamah ni kabilah dia menahan. Kau nak berhijrah seorang-seorang. Isteri kau ni kabilah kami, kau jangan bawa kabilah daripada kabilah kami. Maknanya Ummu Salamah ni akhirnya tinggallah bersama anaknya, dipenjarakan sebab tak boleh berhijrah. Lepas tu datang pun ada daripada kabilah ayah ni, ini anak ni dari keturunan ayahnya. Maka terpisah pula anak ni, anak yang kecil, masih kecil ni daripada emak ni. Itu belum lagi yang orang-orang yang lain-lain, macam Abdurrahman Auf umpamanya, tinggal pergi berhijrah dengan tiada apa-apa membawa harta. Betul tak? Tapi sampai di sana, alhamdulillah, berkawanlah dengan seorang peniaga Ansar ni. Kata peniaga Ansar ni, tak apalah, saya beri kau sesuatu yang dapat untuk menghidupkan engkau, memberi kau apa-apa harta yang kau ambil, separuh dari harta kau ni kalau nak pun ambillah. Ini ada isteri aku ni berapa orang ni, kau pilih mana isteri kau yang berkenan, isteri aku yang berkenan ni, nanti aku cerai, tolakkan isteri ku ni supaya dapat kau nikahi isteri ku ni. Boleh tak buat macam tu? Kita boleh buat macam tu ke? Kita memang tak boleh lah, sebab isteri pun satu je kan. Nak buat macam mana? Tapi harta dua pun tahan, boleh ke buat macam tu? Tak boleh juga kan? Sayang isteri kan? Itu kan? Begitulah. Tapi Abdurrahman bin Auf ni kata, tak apalah, katanya kan, saya tunjukkan saya jalan ke pasar. Mana pasar? Dia cerita tu. Mereka bila tunjuk jalan ke pasar, dia tengok, dia pelajari. Dia orang memang orang peniaga, mahir dalam berniaga. Dia tengok ada orang jual unta ni. Dia beli beberapa unta daripada duit-duitnya, modal-modalan sikit. Dia minta modal sikit lah, iaitu pada sahabatnya ni. Jadi modal yang berapa modal tu, dibeli unta berapa ekor. Tapi harga unta ni, unta yang dibeli ni, dia ambil tali unta yang diwarna-warnikan dengan tali yang lebih menarik. Tali unta tu
Tapi harga sama dengan harga yang orang pasar yang lain. Cuma tali dia tu tali yang pelbagai warna sikit. Itu kelebihan daripada orang lain. Dia ada kreatif. Kreatif dalam perniagaan. Cepat dia berkembang perniagaan dia. Tak berapa lama, berapa bulan dah boleh jadi peniaga besar dia jadi. Tak orang mahir dalam berniaga. Baru cuba fikir-fikirkan kalau kita berniaga. Kita berniaga ni mesti ada kreatif. Kan? Orang jual nasi lemak, sama-sama nasi lemak. Tapi kita ada kreatif sikit. Apa kreatifnya? Sambalnya tu sedap sikit. Macam mana cara menyedapkan sambal itu? Fikir-fikirkan lah. Sambalnya sama juga banyaknya, cuma lain sikit dia punya apa tu. Ada kreatif. Ataupun bungkusnya tu lain sikit dengan bungkus apa ke maksud. Dengan daun pisang yang lebih apa kata orang ni cantik dan sedap rasanya tu. Dia punya aromanya tu kan. Ada. Itulah itu. Tengoklah kreativiti kita masing-masing. Inilah. Jadi orang-orang Ansar ni, dia suku kaum Ansar Khazraj sentiasa bersisi paham sesama mereka sejak zaman berzaman lagi. Orang Muhajirin pula terlalu miskin kerana mereka dihalau dari kampung halaman mereka. Orang-orang Yahudi sentiasa bersikap permusuhan dan sentiasa menghasut dan mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya. Ini orang-orang Yahudi Madinah. Orang-orang munafik perlu menjadi musuh. Orang munafik pula menjadi musuh dalam selimut. Macam dia kawan tapi sebenarnya dia lawan. Orang munafik di Madinah juga. Sampai itu pula orang-orang musyrikin Quraisy di Makkah sentiasa membuat pelbagai usaha untuk menghancurkan agama Islam dan orang-orang Islam. Jadi antara latar belakang inilah. Jadi isinya adalah melahirkan satu piagam Madinah, yang mana dalam perlembagaan yang ditulis ini pemimpin ketika itu yaitu baginda Rasulullah SAW yang telah diterima pakai sebagai pemimpin oleh rakyat di Madinah seluruhnya ketika itu, merupakan satu pemimpin yang agung yang membangunkan satu undang-undang tertinggi di Madinah. Selain itu adalah Al-Quran yang menjadi yaitu sumber utama, dan dibentuklah satu constitution yang dikatakan piagam Madinah, yang sepertinya dengan itunya menjadi dapat diterima pakai oleh semua penduduk Madinah ketika itu, dan dengan patuhnya mereka kepada piagam ini itu terjadilah keamanan, dan bagaimana yang rasa melawan itu kiranya adalah tindakan-tindakan yang diambil oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab sudah termetrai piagam Madinah. Ada lagi di mana kita tengok tuan-tuan ya, beberapa peristiwa ni dalam piagam Madinah ni, tapi kesimpulannya kita tengok sini tuan ya. Kesimpulannya ni saya simpulkan, dan minta maaf ini yang terakhir tadi ya. Minta maaf banyak-banyak lagi sekali lagi ni, dah mengantuk-ngantuk dah saya tengok ni. Tapi insya-Allah ini yang terakhir ni, sebab dah sampai kesimpulan. Biasa kesimpulan tu memang yang terakhir lah tu. Piagam Madinah bersifat perkembangan sebenar berbanding dengan tata cara pemerintahan kerajaan purba Greek, China dan juga India. Jadi ada kelebihan-kelebihannya sebab kepelbagaiannya di sana banyak ketiga tu kan, macam-macam penduduk yang kena diamankan oleh pemerintahan Rasulullah SAW. Piagam Madinah merupakan piagam bertulis pertama di dunia. Dengan tergobalnya piagam Madinah, lahirnya sebuah negara Islam pertama di dunia, yaitu di Madinah Al-Munawwarah. Di Madinah Al-Munawwarah, yang menjadi induk kepada empayar Islam selepasnya, yang memerintah dunia selama 7 abad, 700 tahun. Dari mulai abad ke-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17. 7 dia sudah 7 pun dah mula tu ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sampai abad 13. 700 tahun dunia ni diperintah oleh yaitu empire Islam ya, yang berpusat di Madinah.
Al-Munawwarah. Tuan-tuan, kemudian Piagam Madinah boleh dijadikan asas kepada mana-mana piagam Islam yang baru, terutama sekali kepada sebuah negara Islam yang mempunyai penduduk berbilang bangsa. Alhamdulillah kita ni pun berbilang bangsa juga. Tapi Alhamdulillah jugalah, kita kira macam aman damai jugalah. Kalau tengok negara-negara lain tuan-tuan yang berbilang bangsa ni kacau bilau dia. Dia kacau bilau. Kita ni Alhamdulillah, maknanya kita dikira syukur jugalah. Tak adalah peperangan-peperangan yang kata orang bunuh-bunuhan kan. Kalau kecil-kecil tu tak dapat dielakkan tuan-tuan sebab sifat manusia ni memang selalu bertelagah, bertengkar. Suami isteri pun kadang-kadang bertengkar juga rumah. Macam mana tak dapat dielakkan. Sedangkan lidah lagi tergigit, kata orang Melayu kan. Apatah lagi yang kita ni. Iaitu makanya ada di antara syaitan-syaitan tu, anak-anak iblis tu memang suka menjadikan manusia ni bertelagah, berbunuh-bunuhan. Daripada dulu anak Nabi Adam AS, di antara Qabil dan Habil pun berbunuhan. Betul bagaimana Qabil membunuh Habil. Jadi inilah tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Semoga apa yang diberi ceramah ni malam ini dapat menambahkan sedikit khazanah pengetahuan kita. Sempena hari ini adalah hari 1 Muharram 1435 Hijriah. Dan lebihnya dan terkurangnya tentu ada sebagai manusia insan biasa, tentu ada saya tersilap kadang-kadang tak sengaja tuan-tuan kadang-kadang mungkin kurangan kelemahan saya sendiri sebagai insan biasa, maka saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf banyak-banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Sekian sajalah aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatul taibin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ارزق يا رزاق كلنا مسهلا بالخير يا فتاح وافتح بالهدى بالعلم يا عليم كلنا مفضلا بالعلم يا عليم كلنا مفضلا بالعلم يا عليم كلنا مفضلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.